Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Semakin panas sahabat-sahabat semua, cerita ya penyiasatan disiasat ya, khususnya rakyat di luar sana begitu gembira sekali ya dengan pendedahan daripada pihak ISPRM, yang mana apabila Tun Daim sekarang ini sedang disiasat, bangunan beliau disita. Kerana apa? Kerana ingkar ya dengan arahan daripada ISPRM. Dan saya percaya juga rakyat juga menunggu waktunya untuk Tun Dr. Mahathir juga untuk disiasat. Walaupun baru-baru ini kita mendengar dengan secara sinis kononnya semua individu yang diberikan gelaran Tun harus disiasat. Jadi kalau itulah permintaan yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir, ya rakyat mahukan ya supaya ISPRM memulakan siasatan kepada kekayaan yang begitu luar biasa sahabat-sahabat semua. Jadi ya saya percaya ini adalah satu perkara yang amat-amat menggembirakan kita. Dan hari ini seorang ya pemimpin veteran UMNO membuat satu kenyataan, katanya rakyat tunggu Mahathir Daim disiasat. Itu antara kenyataan terkini pemimpin veteran UMNO. Siapa yang tidak kenal dengan Puat Zarkasi, sahabat-sahabat semua, yang mana pemimpin UMNO ini mendakwa rakyat sememangnya menunggu ISPRM menyiasat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Kawangan Daim Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkasi berkata, perkara itu tidak pelik kerana bekas Perdana Menteri Najib Razak pernah melaluinya sebelum ini. Rakyat memang tunggu giliran Tun Dr. Mahathir dan juga Daim untuk disiasat. Dia kena terima hakikat, katanya. Dia tidak kebal biar ISPRM siasat kekayaan Daim bocor bila viral kertas Pandora Paper. Ini antara kenyataan ataupun kenyataan media ya yang seperti daripada Melissa kini. Puat berkata, ISPRM kata siasatan terhadap Tun Daim berdasarkan kertas Pandora. Baru rakyat tahu dua anak Daim memiliki syarikat BVI, British Virgin Island, ketika berumur 9 dan 12 tahun. Hebat. Baru 9 tahun dan 12 tahun sahabat semua sudah memiliki syarikat BVI, iaitu British Virgin Island. Di manakah kekayaan? Takkan kekayaan duit wang semaya itu jatuh dari langit ya. Budaknya baru berusia 9 ke 12 tahun. Jadi katanya lagi banyak misteri mengenai kekayaan Daim. Apakah kandungan Pandora Paper itu benar? Biar ISPRM siasat. Kita pun heran kenapa Daim tidak tersenarai 50 orang terkaya dalam Forbes Malaysia. Apa rahsianya soalnya? Itu antara kenyataan yang dibuat oleh Puat Zarkasi ya di dalam sosial media. Sebelum ini ISPRM menegaskan siasatan terhadap Daim dijalankan sejak Februari lalu, susulan maklumat daripada kertas Pandora yang didedahkan sebelum ini. Kertas Pandora merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada tahun 2021 yang didakwah mendedahkan akaun luar biasa persisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia, termasuk Presiden, Perdana Menteri, jutawan dan ahli-ahli perniagaan terkemuka. ISPRM dalam kenyataan berkata, satu notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ya diserahkan kepada Daim pada 7 Jun lalu yang mengkehendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya. Jelas kenyataan itu aset terbabit sama ada dalam dan luar negara secara bertulis dan akuan bersumpah dalam tempoh 30 hari dari tarik notis yang tersebut. Bagaimanapun Daim yang juga bekas Menteri Kewangan menafikan beliau dan keluarganya terbabit dalam rasuah atau sebarang salah laku. Sebaliknya mendakwa siasatan terhadapnya bermotifkan politik. Katanya sehingga kini beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang dilakukannya walaupun sudah berkali-kali mengajukan perkara itu kepada pihak ISPRM. Kalau betul Tun Daim akan disiasat, direman dan didakwa, ia akan menjadi tajuk besar untuk 2024. Tidak pelik pun katanya Najib bekas Perdana Menteri sudah melalui pengalaman itu. Rumah diserbu, akaun disita, satu malam ditahan di pejabat ISPRM, didakwa, dibicara dan akhirnya dipenjara. Muhyiddin Yassin tidak lama lagi akan dibicara, tambah Muhammad Puat Zarkasi. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, satu kenyataan pedas ya daripada pemimpin veteran UMNO yang menyatakan Tun Daim ya dan juga Tun Dr. Mahathir adalah satu perkara yang menarik ya dan juga keinginan rakyat ya untuk melihat mereka disiasat ya, puncak kekayaan mereka yang begitu luar biasa sahabat-sahabat semua.
Itu dia. Jadi satu lagi perkara yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan langkah Dubai yang dikatakan langkah gagal, langkah tupai dan sebagainya. Yang dan apabila turut terkait adalah bekas Perdana Menteri dari pemimpin daripada UMNO yaitu Ismail Sabri. Jadi ini adalah kenyataan balas beliau setelah namanya turut dikaitkan dalam langkah Dubai ini. Katanya fitnah kaitkan saya, kata Ismail Sabri. Itu antara kenyataan beliau yang saya petik daripada Malaysia Kini. Jadi bekas naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu daripada kerajaan. Ismail yang juga bekas Perdana Menteri mendakwah cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Ismail Sabri berkata, saya tak tahu menahu ada atau tidak langkah Dubai tersebut karena saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai, katanya. Saya berada di Mekah dan Madinah bersama keluarga menunaikan umrah, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Jelasnya lagi dia terus pulang ke tanah air selepas mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan lebih kurang 1 jam pagi. Jadi bagaimanapun saya terlibat dalam bagaimana saya terlibat dalam perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai, ujarnya. Ya, dakwaan terlibat ya adalah fitnah sama sekali. Itu antara penafian yang dilakukan ya dibuat oleh Ismail Sabri. Jadi kemarin Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JIKOM Ismail Yusof mendakwa wujud satu gerakan yang sedang dirancang bagi menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didalangi pemimpin parti pembangkang bersama wakil kerajaan. Dia berkata rancangan yang digelar sebagai langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin termasuk dari pihak kerajaan di ibu kota Emirat Arab Bersatu baru-baru ini. Pertemuan itu diadakan untuk memberikan tugas khusus kepada pegawai yang bertanggung jawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan mereka kepada pembangkang dengan menerima sogokan. Semalam pegawai khas ahli parlimen Berah, Afifi Aris, dipetik Sinar Harian berkata Ismail telah selamat menunaikan ibadah umrah dan menaiki penerbangan terus ke Kuala Lumpur tanpa singgah di Dubai. Kata Afifi, ia sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak bahwa Ismail terlibat dalam langkah Dubai bagi menukar kerajaan. Melalui perkongsian di Facebook, Afifi juga paparan foto dan video menunjukkan Ismail bertemu bersama dengan timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid selepas solat berjemaah di Majlis Nawawi, Madinah. Untuk rekod, awal tahun ini Ismail mendakwa menjadi mangsa serangan fitnah oleh pihak yang dilabelnya tidak mengenal dosa apabila dikaitkan dengan kabar mengenai langkah London. Yang menjadi dakwaan itu mengenai pertemuan rasuah beberapa pemimpin parti politik, termasuk dari UMNO di London yang didakwa mengatur gerakan bagi membuat penjejaran semula politik negara. Ini yang sedang berlaku sahabat semua di dalam negara kita. Yang sebenarnya kenapa sampai sehingga hari ini mereka kerap kali ya membuat cerita persepsi kononnya kerajaan akan bertukar, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan dan sebagainya. Adakah ya bagi pada pandangan saya adakah mereka begitu takut ya dengan apa yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa hari ini seperti pihak SPRM yang begitu giat menyiasat sehingga akhirnya seperti Tun Daim disiasat dengan kekayaan yang luar biasa. Apabila diminta untuk membuat pengisytiharan aset, beliau tidak melakukannya. Malah dikatakan Tun Daim telah pun membuat 5 kali ya untuk melanjutkan ya, tetapi akhirnya beliau tidak memberikan senarai ataupun aset beliau. Akhirnya kita tahu Menara Ilham telah pun disita. Jadi sahabat semua, adakah mereka sedang gentar, takut ya dengan kerajaan yang ada pada hari ini yang begitu giat ya untuk menangani masalah-masalah seperti rasuah, penggubahan wang haram, korupsi, salah guna kuasa dan sebagainya. Apa pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Jadi Anda boleh berikan pandangan dan juga komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.